Yang kedua, bab yang kedua pada menyatakan sangat loba kepada berkata-kata. Kalau ada soalan boleh tulis di skrin. Nanti para setiausaha saya akan baca. Dia akan beritahu soalan yang tuan-tuan dan puan-puan tanya. Tulis di skrin tu apa soalannya. Jadi sekarang kita pindah kepada tajuk yang kedua, iaitu bab yang kedua pada menyatakan sangat loba kepada berkata-kata. Mana orang kata-kata suka cakap banyak. Duk bobe bercakap, orang panggil lidah tidak bertulang. Bercakap tak tahu apa dia yang dia cakap. Yang ni kita kena ambil perhatian. Pada hari ini, adakah bercakap banyak ini adalah satu perkara yang digalakkan, satu perkara yang disuruh, ataupun satu perkara yang amat-amat tidak digalakkan oleh Islam. Ketahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata itu merupakan kelakuan yang dicela oleh syarak yang wajib atas kita menjauhi. Ingat, syarak maksudnya agama. Agama mencela maksudnya melarang. Daripada kita banyak bercakap-cakap, banyak berkata-kata. Bahkan wajib kita menjauhi daripada banyak bercakap. Kenapa? Kerana apabila lobanya seseorang itu di atas berkata-kata, nescaya keluarlah daripadanya perkataan yang sia-sia. Memang betul. Apabila banyak sangat kita bercakap, di akhirnya dia akan keluar perkataan yang sia-sia. Mana perkataan yang orang kata tidak penting sangat. Mana kita bercakap. Sebab itu orang perempuan di antara manusia yang paling banyak bercakap. Bercakap, kadang-kadang dia bercakap dengan anak dia. Anak dia jadi bengong. Kenapa? Kerana duk dengar apa yang diucapkan oleh ibu dia, tak tahu apa benda yang mak dia nak beritahu. Tak tahu. Jadi anak pun jadi keliru. Tak tahu mak kita nak suruh kita buat ke, ataupun dia nak beritahu ke, ataupun dia membebel ke, ataupun dia melarang kita ke, ataupun apa-apa. Akhir sekali, anak ambil kunci botol, tinggal mak duk ngepek seorang. Bobe bercakap, anak tak ada dah. Inilah fenomena yang berlaku kepada kita ibu-ibu zaman moden ni, yang menerima ilmu daripada mak ayah kita zaman dulu. Mak ayah kita tak ada dah, duk dalam kubur belakang dah sekarang. Dia menurunkan ilmu tu kepada awak. Awak sekarang jadi ibu orang. Jadi awak menurunkan ilmu yang tak berapa bagus pada anak awak. Tunggu. Anak awak ni apabila bertemu jodoh, dia akan bebel pula pada tok lelaki dia. Dia akan bebel pula kepada anak-anak dia. Jadi sebab itulah Islam mengajar kita supaya berkelakuan baik. Mana kita kena kekal di atas kebaikan, barulah anak kita akan terbentuk di atas kebaikan. Baik. Dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelapnya jantung. Jadi dia kata apabila kita banyak bercakap benda-benda yang tidak ada faedah, maka akhirnya jantung ataupun hati kita menjadi gelap. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati na jantung. Bukan setakat gelap, bahkan hati kita terus mati. Bila hati mati ni Kamarul Zaman, hati kita ni apabila mati, apa nama ni Syekh Mukhtar, apa sahaja bentuk kebaikan yang disampaikan tidak sekali-kali mereka ini terima. Itu punca daripada hati itu mati. Mana benda-benda baik kalau disampaikan kepada dia, dia buat bodoh je. Dia buat lemu kenyang je. Dia buat tak ambil kisah je. Ini punca daripada matinya hati. Jadi oleh itu Ustazah Hidayah, ingat baik-baik, tolong pastikan kita jangan sampai kepada peringkat hati kita mati. Jangan sampai peringkat hati kita mati. Biar hati kita ni cerah, terang benderang. Seperti mana lampu yang menerangi kita pada hari ini. Tengok, kita boleh buat apa saja yang kita nak buat. Kita boleh membaca, kita boleh lipat kain, kita boleh menggoreng, kita boleh buat apa-apa yang kita nak buat. Kenapa? Sebab kita mempunyai lampu. Lampu menerangi kawasan kita, menyebabkan tidak menjadi masalah untuk kita lakukan apapun. Cuba gelap, cuba elektrik mati. Apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Bahkan pada waktu tu dia kata, kita dalam keadaan meraba-raba. Nak pergi kat dapur pun raba-raba. Nak masuk bilik tidur pun raba-raba. Kalau raba-raba benda-benda yang tertentu, barangkali boleh. Jadi kalau raba-raba, contohnya kita raba-raba, terjumpalah, terrabalah di atas pisau ke, atas parang ke, sudah tentu tangan kita akan luka. Nabi SAW membesarkan perkara yang berkaitan dengan lidah. Di dalam sabda Nabi SAW, Nabi berkata, "Wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Nabi kata, dan tidak disembang
manusia di atas batang hidung mereka kecuali disebabkan lidah mereka. Disebabkan lidah mereka lah menyebabkan manusia ini disembang oleh Allah Ta'ala melalui batang hidung. Ya Allah Rabbi, cuba kita ambil anak kita, kita sembah dia melalui muka. Apa perasaan dan apa yang akan dialami oleh anak kita? Barangkali luka akan berlaku pada hidung mereka. Dahi mereka akan luka. Kemudian penderitaan ini akan meninggal kesan yang mendalam. Sebab apa? Bahagian muka ni adalah bahagian yang dihormati. Sebab itu Nabi SAW menyebut, idza zabahtum, apabila kamu nak menyembelih binatang ternakan, fa ahsinu dzibha, maka hendaklah kamu memperelokkan sembelihan kamu. Maksud fa ahsinu dzibha, memperelokkan sembelihan, yang pertama pisau itu kena tajam, yang kedua jangan sembelih lembu ni di hadapan kawan-kawan lembu yang lain. Kenapa? Sebab kena jaga muka. Oleh kerana muka ni merupakan tempat yang dihormati. Ustazah Hidayah, muka ni tempat yang dihormati. Kenapa? Comel wuduhnya manusia pada muka. Penilaian seseorang itu comel adalah pada muka, orang tak tengok pada kaki dia. Comelnya kaki dia. Ada tu kalau comel pada kaki, apa sangat? Apa yang diperlukan pada kaki? Pada muka diperlukan. Kenapa? Sebab dia merupakan tempat tilikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, anak-anak banyak belajar dari perbuatan mak ayah yang dia lihat. Betul. Betul Nur Liana, betul. Anak-anak akan belajar daripada perbuatan mak ayah. Kalau mak ayah ni bodoh, dia akan mempamerkan kebodohan, akhirnya anak dia menjadi bodoh. Jadi sebab itu kita tengok anak-anak kita sekarang tak dengar kata. Kenapa? Sebab mak ayah dia tu tak berapa cidik dia. Oh, dia kata mana boleh tak berapa cidik? Kita sekarang ni ada 8 orang dah anak. 8 anak tu bukan tanda mu cidik. Dia bangga dengan 8 orang anak. Bukan kerana kecerdikan menyebabkan jadi anak. Anak ni lembu pun boleh anak. Dalam keadaan bodoh boleh juga anak. Jadi, anak tu bukan ada kaitan dengan kecerdikan. Kecerdikan dia berkait dengan ilmu. Ilmu akhlak yang diterap oleh mak ayah kepada anak-anak. Barulah anak-anak kita menjadi cerdik. Baik, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyakul khairan. Nabi kata hendaklah dia bercakap percakapan yang baik-baik sahaja. Au liyasmut, ataupun Nabi kata baik mudia. Jadi andai katalah seseorang itu memang betul-betul dia beriman kepada Allah Ta'ala, memang betul-betul dia percaya hari akhirat yang ada, sudah tentu kalau dia bercakap, dia akan bercakap benda-benda yang very important. Mana benda-benda yang penting saja. Benda yang tidak penting dia tidak akan bercakap. Sebab itu orang lelaki, bila dia nak marah kepada bini, dia akan mikir 1000 kali. Kalau dia marah kepada bini dia, agak-agak memberi kesan kebaikan ataupun sebaliknya. Dia pun fikir. Sebab itu 10 kali dia gaduh dengan bini dia, 10 kali dia tak keluar lagi perkataan. Orang perempuan tak bergaduh, keluar dah Bobe. Jadi bingung. Akhir sekali tu lagi ambil kunci motor, keluar rumah, pergi lepak ke dajan janda. Kenapa? Sebab nak hilang tension, serabut perut dengan bini. Tahu? Aida ni budak baik, bagus. Aida orang muda. You kena jaga suami you. Jangan sampai peringkat suami you serabut dengan you. Tak pasal-pasal dia tambah yang baru pada muka awak. Okey? Auliyasmut, ataupun dia diam. Andai kata dia tahu percakapan dia ni tidak memberi faedah, baik dia diam daripada bercakap. Ana, percakapan yang baik akan jadi doa yang baik. Betul Ana? Betul. Percakapan yang baik akan menjadi doa. Jadi sebab itu, andai kata ibu dan ayah bercakap benda-benda yang elok pada anak dia, maka Allah akan menjadikan anak dia elok seperti mana yang diucapkan. Baik, artinya dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata, man yatawakkal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Nabi kata, barang siapa menjamin bagiku, mana siapa-siapa yang boleh memberi jaminan kepada aku, kata Nabi, memberi jaminan apa? Bahawa dia dapat menyelamatkan, dapat menjaga, dapat mengawal barang yang
ada di antara dua dagunya, dan barang siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku dapat mengawal barang yang antara dua kakinya, maka kata Nabi, atawakkallahu bil jannah, aku jamin Allah akan beri syurga pada dia. Kakakku Fatimah, Nabi memberi jaminan kepada sesiapa di kalangan kita yang boleh memberi jaminan kepada Allah, dia akan kawal barang yang antara dua dagu dia. Maksudnya dia dapat menjaga lidah dia. Yang kedua, dia dapat memberi jaminan kepada Allah, dia dapat mengawal barang yang di antara dua kaki dia. Maksudnya kemaluan dia. Dia dapat jaga kemaluan dia. Dia dapat jaga mulut dia. Nabi kata, atawakkallahu bil jannah, aku beri jaminan Allah akan beri syurga kepadamu. Allahu Akbar, hebatnya. Ya Allahu Rabbi, pada malam ini, pelajar-pelajarku, murid-muridku yang ku kasihi sekalian, ingat baik-baik. Maknanya mulut dan juga kemaluan ni adalah perkara yang very important. Maknanya benda-benda yang amat penting sekali. Yang barangkali hari ini orang menganggapkan perkara yang berkaitan dengan mulut, perkara yang berkaitan dengan kemaluan ni adalah perkara yang remeh-remeh. Jangan ingat baik-baik. Ini adalah perkara yang meninggal kesan sampingan yang mendalam dalam kehidupan kita. Baik. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang tanya soalan ke tu? Tengok. Kalau ada soalan boleh tulis di skrip. Kakakku Fatimah boleh tulis di skrip, kemudian saya terus jawab, nanti Su tolong baca soalan tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya daripada yang lebih banyak barang yang memasukkan ke dalam api neraka. Orang tanya satu hari, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah perkara yang menyebabkan ramainya orang ni dimasukkan ke dalam neraka? Benda apa? Benda apa yang menjadi penyebab kepada ramainya orang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka? Orang tanya Nabi. Maka Nabi menjawab, dua lubang. Dua yang berlubang. Nabi kata yang menjadi penyebab ramainya manusia ini dihumbang oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka disebabkan oleh dua yang berlubang. Apa dia dua yang berlubang ni? Dengar baik-baik. Kalau ada buku, ada pen, ada kertas, tolong catat. Apa dua yang berlubang? Yang pertamanya kata Nabi, al-famu, iaitu mulut. Makna disebabkan mulut. Kenapa? Sebab mulut ni dia suka mengumpat, dia suka mengungkit, dia suka mencaruk, dia suka memaki hamun, dia suka segala-gala mulut. Yang keduanya al-farju, kata Nabi, iaitu kemaluan. Kemaluan juga menjadi penyebab utama kepada seseorang itu dihumbang oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Sesiapa yang banyak bercakap, maka banyaklah salah. Wa man kathura saktuhu kathurat zunubuhu. Sesiapa yang banyak kesalahan dalam cakapan dia, maka akan banyaklah dosanya. Wa man kathurat zunubuhu, dan sesiapa yang banyak dosa, fannaru awla bihi, maka nerakalah tempat yang utama untuk dia diami. Na'udzubillahi min zalik.